Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semizi bin Raja dengan matrik number 260371 daripada kumpulan I. Itu Pusat Kuching akan membentangkan tugasan individu bagi GM 3053 pengurusan latihan dan organisasi. Kajian analisa keperluan latihan organisasi dijalankan di Puspakom Sdn Bhd. Pengenalan. Latihan boleh didefinisikan sebagai satu intervensi yang sistematik dan tersusun dijalankan oleh sesebuah organisasi, bertujuan menyediakan kaki tangannya dengan SKA iaitu skill iaitu kemahiran, K knowledge iaitu pengetahuan dan A abilities iaitu kebolehan. Untuk pelaburan yang baik, pendekatan yang bijak terhadap latihan perlu dilakukan dengan betul mengikut proses yang telah ditetapkan. Analisis keperluan latihan salah satu langkah di dalam proses reka program latihan. Latar belakang organisasi Puspakom Sdn Bhd. Puspakom ialah syarikat pemeriksaan kenderaan nasional yang pertama dan satu-satunya komprehensif yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia untuk menjalankan semua pemeriksaan mandatori untuk kenderaan komersial dan persendirian. Diperbadankan pada tahun 1994, Puspakom adalah anak syarikat milik penuh di RBI Haikom Berhad. Latar belakang isu dan kenapa isu dipilih. Peranan utama Puspakom adalah untuk menjalankan pemeriksaan ke atas kenderaan bagi membantu pemilik kenderaan dalam memastikan keselamatan dan kelayakan jalan raya kenderaan mereka serta memastikan pemilik kenderaan mematuhi peraturan memelihara alam sekitar melalui ujian perluasan. Hasil analisis keperluan latihan. Analisis kajian menumpukan kebanyakan keperluan latihan adalah tertumpu kepada sikap, tingkah laku dan motivasi pekerja itu sendiri. Kebanyakan responden tidak dapat mengimbangi dengan lambakan tugasan dengan masalah lain yang dihadapi yang diberikan dengan baik. Selain itu, terdapat juga masalah disiplin di kalangan pekerja seperti masalah kehadiran, lewat datang ke pejabat dan sering mengambil cuti kecemasan. Analisa keperluan organisasi, iaitu mengkaji matlamat keseluruhan organisasi untuk mengenal pasti keperluan yang untuk membuat program latihan yang melibatkan faktor dalaman dan luaran organisasi. Pengkaji telah menganalisis keperluan latihan di Puspakom Kuching secara keseluruhannya dengan menganalisis matlamat utama syarikat beroperasi. Faktor-faktor yang dikaji adalah budaya organisasi, iklim organisasi, sumber dalaman organisasi. Analisis keperluan tugas. Objektif utama untuk menentukan SKA yang dimiliki oleh pekerja lain untuk berjaya melaksanakan tugas mereka di samping menyumbang kepada matlamat syarikat. Hasil daripada pemerhatian dan temubual, terdapat seramai 12 PK iaitu pemeriksa kenderaan. Sebanyak 60% daripada keseluruhan responden tidak faham sepenuhnya prosedur pemeriksaan. Jawatan kali ini pula dapatan bahawa hanya 8 orang responden yang menguasai aplikasi Microsoft Office di tahap intermediate. Analisis keperluan individu dikenali sebagai analisis pekerja dan fokus utama untuk mengetahui kemampuan pekerja sama ada mempunyai SKA yang ditetapkan dalam menjalankan tugas. Melalui pemerhatian dan kajian dokumen bahawa sebahagian pekerja Puspakom Kuching mempunyai prestasi tidak baik dan mempunyai masalah disiplin di tempat kerja. Selain itu, pekerja tidak dapat menghadapi beban kerja dengan baik terutama sekali selepas pandemik kerana jumlah kenderaan yang hadir melebihi kapasiti cawangan. Ringkasan dapatan analisis keperluan latihan. Satu temubual dilakukan di Puspakom Kuching dan seramai 20 orang responden yang terdiri daripada pelbagai pangkat. Butiran maklumat responden terlibat adalah seperti dalam jadual 1. Majoriti responden adalah terdiri daripada lelaki berbanding perempuan.
dan keseluruhan tenaga kerja adalah majoriti yang berumur dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun. Jadual ini menunjukkan butiran maklumat responden untuk analisa keperluan latihan di Puspakom Kuching. Jumlah responden adalah seramai 20 orang. Kemudian Raja 2 adalah carta jumlah responden mengikut jantina. Seterusnya adalah jumlah responden mengikut lingkungan umur untuk analisis keperluan latihan di Puspakom Kuching. Seterusnya kita bergerak kepada laporan perancangan latihan. Dengan itu, peringkat seterusnya dalam proses latihan memerlukan penglibatan dalam perancangan latihan. Selepas analisis keperluan latihan selesai, data akan diperiksa dan keperluan pelbagai jenis latihan untuk peringkat organisasi, kerja dan individu akan ditentukan dan seterusnya perancangan latihan akan dilakukan. Nama program itu webinar pengurusan stres dan konflik di tempat kerja. Seterusnya matlamat program. Dengan program ini diharap pelatih dapat menangani stres dan konflik di tempat kerja dengan baik dan berkesan. Di samping dapat menguruskan tekanan dengan bijak bagi membolehkan pelatih memberi komitmen kepada tugas yang diamanahkan bagi mencapai visi dan misi syarikat. Objektif program itu memahami pengertian stres dan mengenal pasti stres yang berlaku dalam diri pelatih itu sendiri di samping mempelajari dan menguasai kaedah serta cara-cara untuk menangani dan mengurus stres dengan berkesan dan mengaplikasikan dalam pekerjaan. Meningkatkan keyakinan diri dalam mengawal perasaan negatif bagi mengatasi perubahan persekitaran dan aktiviti sosial di tempat kerja. Tarikh pelaksanaan program. Program ini akan dijalankan dengan ketetapan di bawah, iaitu 7 Ogos 2022, iaitu hari Sabtu. Bertempat di The Waterfront Hotel, Kuching, Sarawak. Kumpulan sasa itu seluruh kegiatan Puspakom Kuching. Sasaran pelatih adalah seramai 30 orang. Perbelanjaan latihan. Anggaran kos untuk melaksanakan program latihan ini adalah sebanyak 9,560 dan sumbangan yang dipohon adalah daripada organisasi Puspakom itu sendiri, iaitu sebanyak 100% daripada anggaran kos keseluruhan. Secara keseluruhannya, analisis keperluan latihan merupakan salah satu sistem pentadbiran organisasi dan memainkan peranan yang penting dalam mencapai matlamat organisasi. Malahan ia berperanan sebagai langkah utama dalam proses pelaksanaan latihan. Dengan menjalankan AKL ini, analisis keperluan latihan ini, organisasi dapat mengenal pasti kelebihan dan kelemahan yang ada pada ahli dan seterusnya dapat merangka dan merancang melaksanakan latihan yang bersesuaian dengan berkesan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.